Hai, apa khabar semua? Saya Kencana Dewi. Okey, terlebih dahulu Kencana ingin mengucapkan terima kasih kepada ramai yang telah share Kencana punya resepi dan some of you dah masak pun. Kencana I'm very happy sebab bila Kencana baca komen-komen semua, kamu sebenarnya memberi Kencana semangat untuk masak lagi. I feel so happy to share my ilmu dengan you. So whatever I know how to cook, Kencana, I'm so happy, I'm so glad that everybody can follow and all that. Okay, வணக்கம் நான் காஞ்சனா தேவி. சரி, thank you so much உங்களுக்கும் என்னோட பேஜ் ஷேர் பண்ணதுக்கும், and then some of you என்னோட ரெசிபியை வந்து நீங்கள் வந்து follow பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க. Thank you so much. Whatever that I'm cooking here is actually, it's my style of cooking. I believe that everyone has their own style, and yeah, so let's share our recipes together, alright? Okay, today I'm going to cook rasam. Ya, atas permintaan yang sangat-sangat tinggi, ramai yang tanya untuk bulan Ramadan ni, ramai nak rasam. Macam mana cara nak masak rasam? Okay, today Kencana nak tunjuk cara Kencana masak rasam. Okay, lain orang, lain cara dia. Sebenarnya rasam ni dia ada banyak style. Dia ada tomato rasam, dia ada dal rasam, so many rasam. So hari ni Kencana nak tunjuk one of the style where I used to make at home. So hopefully that you can share and it'll turn up well. Sebab Kencana suka masak masakan yang senang untuk Kencana cari bahan-bahan di kedai runcit. Kencana, I don't like to cook something like very complicating food. I tak suka sangat. I like that makanan yang kita boleh masak selalu dekat rumah. Senang nak cari bahan-bahan dekat supermarket, macam tu. So kira masakan rumah lah macam tu. Alright. So ini adalah ilmu-ilmu yang saya share dengan you all ni semua. Actually some of it from my mother, some of it from my friends, and some of it from my master chef. Kalau siapa-siapa yang still remember that I was in master chef for season 1 and season 2, master chef celebrities, di sana Kencana belajar banyak perkara berkenaan masakan, ya. Kencana belajar banyak benda lah berkenaan dalam bidang masakan ni, ya. Okay, alright. Ini adalah barang-barang yang Kencana nak tunjuk. Okay, first thing yang sangat-sangat important is this one. Okay, dalam ni kita ada jintan manis, jintan putih, kemudian kita ada lada hitam, kita ada dal, also kita ada ketumbar. Ini yang bahan utama untuk rasam. Okay, setengah orang dia tak guna dal, tapi Kencana gunakan segenggam dal supaya rasam itu akan lebih pekat sikit. Kalau tidak, dia cair sangat. So disebabkan Kencana nak pekat sikit, not to say very pekat lah. So dia pekat-pekat sikit-sikit aja. So Kencana masukkan segenggam dal, segenggam lada hitam, segenggam ketumbar, segenggam jintan manis. Jintan putih adalah sebenarnya sangat-sangat important for rasam. Okey, ini adalah jintan putih. Jintan putih Kencana letak dalam 2 sudu besar. Okey, these are the thing yang sangat-sangat important untuk kita blend. Kita kena blend bahan-bahan ni dulu, ya. Okey, jom kita blend dulu. Okey. So, harap-harap ramai selepas ni boleh ikut cara Kencana untuk masak rasam, ya. Okay, first thing Kencana nak tunjuk, harap-harap you all boleh nampak. Okay, alright, let me put it here. Okay, Kencana nak masukkan semua bahan ni ke dalam blender yang kering tu, ya, bukan yang basah, kering. Kita kena blend kering. Ini dua sudu besar jintan putih. Okay, jintan putih. Jintan putih tu, ya, lot of people selalunya dia confuse jintan manis dengan jintan putih. Jintan putih tu dia yang kecil-kecil, yang nipis tu, ya, yang color dia pun agak brown lah. Okey, ini adalah jintan manis yang jenis sebesar tu, ya. Ini 1 sudu besar. Cuma jintan manis saja selalunya Kencana lebihkan dalam bahan ni, sebab itu adalah bahan utama penting untuk rasam. Okey, dan 1 sudu besar lada hitam. Sebenarnya this one we call Indian soup, which is very very good, especially kalau you demam ke, kalau you ada selsema, batuk dan sebagainya. Buat rasam ni minum, InsyaAllah semua akan okey, ya. Alright,
So satu sudu besar ketumbar ya. Okey. Okey, Kencana nak masukkan dal sekarang. Kalau sekiranya kamu tak nak masukkan dal pun tak apa, it's okay, alright. Macam Kencana, my style, I use segenggam dal so that macam what I said, dia lebih pekat sikit lah. Rasa pun sedap juga. There's actually there's many type of rasam. So dah வந்து இந்த பருப்பு வந்து போடுறது வந்து because thickness காண்டி and then அது கொஞ்சம் ஒரு வேற டேஸ்டா கொடுக்கும். அதனால நான் வந்து பருப்பு ஆட் பண்றேன். அப்படி உங்களுக்கு வேணானா இட்ஸ் ஓகே. Okay. So kita blend bahan-bahan ni dulu ya. Kalau bahan-bahan ni tak ada rasa. Okay, sekejap. Okay, Kencana dah pun blend. Okay, dia macam tepung lah, can you see? Okay, all together dia dah blend betul-betul ya. Dia kena tepung macam ni. Smells so good. Dia memang sedap sangat ya. Okay, sebenarnya making rasam ni dia ada dua cara. Satu, kita tumis bahan-bahan, kemudian kita masukkan air asam. Tapi macam Kencana, lagi satu style, setengah orang dia letak dulu air asam, kemudian dia masukkan bahan-bahan all together, dia kasih boil. Okay, so hari ni Kencana both way Kencana used to cook, tapi today I'm going to tumis dulu. Okay, and then sebelum tu I rasa I dah terlupa ya. Okay, I nak bagi tahu you, this is air asam Jawa, 2 genggam asam Jawa, kemudian Kencana ramas dengan 3 cawan air. Okey, 3 cawan air. Kemudian minyak secukupnya. Kemudian kita ada serbuk kunyit. Kemudian ini adalah bahan-bahan untuk kita nak tumis lah ya. Cili kering, daun kari dengan apa ni, campuran herbs tu pasti. Ataupun kalau kamu tak ada campuran ni, kamu beli aja biji sawi. Biji sawi pun okey, dah cukup ya. Kemudian yang lagi satu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting ialah ini. Ini adalah bawang putih. Satu bawang putih Kencana what they call, satu bawang putih tu kamu cuci, kamu buang dia punya kulit, kemudian kamu tumbuk dengan kulit dia. Buang kulit yang ke atas saja ya. Macam for example, I just show you. Wait 1 second. Okay, macam ni ha. Okay, satu bawang putih ni macam ni, Kencana buang kulit yang ke atas saja, kemudian Kencana cuci yang kat dalam tu semua, and then Kencana just tumbuk dia macam ni. Okay, lepas tu saya ada tomato satu biji tomato besar untuk tumis. Setengah orang dia tak guna tomato untuk tumis, tapi kalau Kencana letak satu tomato untuk tumis, lagi sedap, lagi rasa masam-masam sikit ya. And then ini untuk last kali, kita ada satu biji tomato, ketumbar, daun ketumbar sikit. Lepas tu Kencana ada ajinomoto. Aji, nampak tak? Aji sikit aje lah. Setengah orang dia tak letak aji, tapi original recipe kita tak letak aji, tapi Kencana letak sikit aja for a taste. Alright, so shall we start? Okay, yang penting sekarang Kencana nak tunjuk macam mana kita nak tumis dia ya. Kalau guna clay pot ni memang sedap untuk rasa. In fact, if you can cook chicken curry, mutton curry with the clay pot ni, memang sedap. Rasa dia berlainan. Rasa dia lain ya. Berlainan pun boleh. Okay, sekarang Kencana nak pegang lah, nak bagi you all tengok. Kesian you all. Okay, nampak tak? Minta maaf lah kalau tak nampak ya. Okay, I try my level best to show you. Okay, okay, alright. Ini tak boleh dah sebab Kencana nak masukkan bahan-bahan tumis. I'm so happy and I'm so glad that a lot of you actually like rasam ya. Yeah, actually if you go to Banana Leaf restaurant, you definitely will never miss rasam, sebab rasam is sesuatu yang sangat-sangat penting dalam makanan India ya.
Normally they will give end of the food. Normally they will give with the tumbler kan. Okay, sekarang macam mana nak masukkan halba, junta manis, biji sawi yang dah mix lah. Selalunya boleh dapat dekat kedai runcit, dekat kedai India. Tapi sekiranya kalau kamu tak dapat biji sawi pun okey Chili cream pun penting untuk rasam. Clay pot selalunya dia panas dia lambat sikit nak jadi panas. So kita tunggulah. Macam mana dah masukkan daun kari. Macam mana dah masukkan biji sawi, daun kari, kemudian cili kering. Nak masukkan bawang putih Sorry, Kencana pegang kamera ni dengan tangan. So dia lari sana lari sini sikit lah. Sorry Abang-abang yang minta Kencana buat rasam, ini dia Kencana punya resipi, Kencana punya style, okey? Okey, sekarang Kencana nak masuk tomato. Bawang putih tu tak payah garing sangat tau. Dia tak payah garing sangat. Dia biar ala-ala je. Okey? So bila kita dah masuk dengan tomato ni, dengan tomato dengan bawang putih tu dia akan blend. Yang penting kita nak tomato tu empuk sikit baru dia sedap. Okey, kita tunggu sekejap untuk apa tu tomato tu empuk Okey, sekarang dia dah lebih kurang empuk dah. Okey, macam ni. Nampak tak? Okey, nampak. Kau boleh nampak Okey, at this point Kencana nak masukkan semua bahan kita yang kita dah apa tu kisar tadi. Kita dah blend tadi. Okay. And then sorry Okay. Lepas tu sekali kita dah masuk rempah-rempah ni semua, jangan tunggu lama. Kita masukkan serbuk kunyit sikit. Kita masukkan serbuk kunyit. I show you. Okay, dia dah macam ni dah. Bila dia dah macam ni, sekarang ni kita nak masukkan air asam jawa. Ada lagi ni. Don't waste tau. Okay.
sebenarnya buat rasam ni sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Okay. Let me show you. Okay. Nah, tu dia kita punya rasam. Alright. Okay, macam mana nak masukkan satu cawan air. Okay. Sekarang baru macam mana nak masukkan garam. Okay. So far, siapa dapat kuasa penuh? Siapa dapat? Kalau dapat, angkat tangan. Siapa dapat kuasa penuh? Kalau dapat tu alhamdulillah ya. Okey, sekarang macam mana nak masukkan garam. Ingat rencana dulu-dulu waktu syuting selalunya most of the drama Malay drama kan rencana buat. So rencana pun puasa. So tunggu waktu nak buka puasa tu, ya Allah, seronok sangat dengan kawan-kawan Melayu kita ni. It's a blessing lah. Okay. Yang tadi ada lagi balance, macam mana tak nak rugi, tak nak buang dia. Okay, kita masukkan. Okay, rasam ni kalau boleh jangan bagi dia mendidih. Selalunya kita tak bagi rasam mendidih. Kalau boleh kita akan bagi dia, kalau dia macam nak mendidih tu, kita tutup api ya. Okey, ini sebenarnya Indian soup sangat-sangat bagus untuk orang yang ada selsema ya. Sekiranya kamu ada selsema, kamu boleh letak lada hitam tu lebih sikit. Okey, so selsema tu semua akan keluar, kamu akan rasa peluh, maknanya badan tu dah sihat lah ya. Okay. So sekarang ni kita tunjuk dia dah macam ni dah. Disebabkan kencana tak nak rasam ni mendidih ya, you don't let the rasam boil sampai habis ya. Morjalu ke normally வந்து நம்ம rasam வந்து full boil பண்ண விட மாட்டோம் இல்லையா. So at this stage I'm putting my tomato, daun ketumbar. Sebab sebenarnya daun ketumbar pun dalam original rasam tak ada, tapi kita buat apa yang kita rasa sedap lah. Okay? Kalau letak daun ketumbar ni, aroma dia memang lain, memang rasa best. Okay. And sedikit aji. Alright. Kalau tak nak letak aji pun tak apa, it's okay. Okay. Ini dia rasam kita. So Kencana harap hari ni resipi rasam sementara dia nak mendidih. Kencana harap resipi rasam Kencana akan buat you all apa dia orang cakap, rasalah, cubalah rasam Kencana ya. Sebab saya rasa rasam ni sesuatu yang sangat-sangat one of Indians favourite food lah. Rasam ni memang dia sesuatu yang dalam seminggu orang Indian can say like twice in a week we will have rasam at home. Rasam is something is very very nice. Those days my mother used to make rasam almost 2-3 times in a week, and then you makan dengan ikan goreng. Oh, sedap. Ikan goreng ataupun rasam ni boleh makan dengan mutton warvel, dengan chicken warvel, chicken sambal, fish sambal. Sardine sambal will be the best. Okay, rasam with sardine sambal combination normally is the best. So you should try. Buat sardine sambal tu pekat, dah rasa dah pekat, and then you buat rasam sekali. So memang Okay.
me try. You should try. Memang sedap. Bukan disebabkan kencana masak, tapi memang resipi dia memang sedap. So lepas ni you all bolehlah try rasam cara kencana. Jangan risau, nanti kencana akan upload semua gambar bahan-bahan dia dalam page kencana. Okay, so you all boleh tengok bila dia nak macam nampak tak? Oh, tak nampak ya. Okay. Bila dia nak mendidih sikit, bila dia nak betul-betul nak mendidih tu, kita boleh stop api. Okay. Sebab apa? Kalau boleh kita jangan mendidihkan sekarang kencana nak stop api, sebab claypot ni dia tetap akan panas. Sebab apa? Kalau kamu mendidihkan dia, segala herbs punya khasiat tu akan hilang. Disebabkan tu kita nak khasiat bawang, khasiat herbs tu semua kekal. Disebabkan tu jangan bagi dia betul-betul boil. Okay. Alright. Macam ni dah cukup dah. Alright. So kencana, I'm really hoping that you guys will share my rasam. Okay. And it's okay, selamat mencuba, selamat berpuasa. Jangan lupa untuk like kencana punya page juga ya. Okay, bye. So see you next with the different recipe. Okay, hope you like my rasam today. Bye. Kalau dah buat rasam tu, upload the gambar dalam page kencana. Alright, bye.